seorang muka tubik ulat, seorang bau busuk hidung, seorang bau busuk mulut. Ya tahu dah. Tika ni akan azab Allah Ta'ala. Nu'minu bika wa nusaddiqu rusulaka. Dan kami akan benar tetangga rasul engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u al-lawmu wat-ta'yiru bimadha qulta wanqi'u wanqita'ul hujjah wal haya'u min rabbil izzah. Jadi kita ada bercara katanya jadi kita ada bercaranya masalahnya dah. Jadi dia kata wa ammal mubah fa fihi arba'atu umurin. Jadi pada masalah perkara-perkara yang diperharukan oleh syarak, maka sabitlah pada perkara yang diharu oleh syarak ni, maka tubik kepada 4 perkara. Yang untuk kita saat ni tu, kita nak jaga perkara yang harus, lagi pula kita nak beringat supayanya perkara yang harus saat ni tu tak jatuh di dalam musnah, tak jatuh dalam kebinasaan. Yang pertama kita ingat kepada syaghlul kiramil katibin. Ingat kata malaikat kiramil katibin tu dok tulis amalan-amalan kita. Yang kedua, surat-surat catatan itu akan dihantar kepada Allah. Dan yang ketiga, bacakan surat-surat teks malaikat tulis akan dibaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Warrabi'u, dan yang keempat, yakni wal amrur rabi'u, dan bermula perkara yang keempat. Supaya kita nak jaga perkara yang harus, lagi pula tak sewi jatuh dalam kepesunahan. Perkara tu sungguh haruslah, tapi dah kita telajak dalam perkara yang harus, perkara yang diizinkan oleh syarak, tapi kita pakai kena tak kena cara, maka Allah Ta'ala saat itu akan cela kita. Kita ingat itu. Warrabi'u, dan yang keempatnya al-lawmu. Kita ingat tak al-lawmu, yakni dicelakan seorang itu, mencela oleh Allah akan seorang. Wa-ta'yiru, dan akan dipeleceh, dipehina, dipelekeh. Itu wat-ta'yir, yakni dipeleceh dan dipelekeh oleh Allah bima qulta, dengan apa yang engkau berkata. Jadi kita kena ingat. Jadi perkataan yang harus, kata-kata tu harus kita nak kata dia nak pergi ke mana boleh, tapi dah kita pergi kecek jadi telajak doa dengan sebab perkara yang harus, kata yang harus, benda yang harus itu membawa kepada payah kita saat ni tu nak lepas daripada soalan Allah, ataupun dengan sebab kata yang banyak tu pada cela oleh syarak oleh Allah Ta'ala, dan pula mencela dan mencaci, mempeleceh akan perkara yang kita duk kata tu oleh Allah Ta'ala. Tu anata al-lawmu wat-ta'yir bima qulta, dengan barang ataupun dengan apa yang akan berkata. Wanqita'ul hujjati, dan kita saat ni tu kena yang keempatnya, kita kena putus hujah ataupun putus daripada berlawan. Jadi kita kena ingat kata apabila akhirat esok ni, apabila kita kecek tak kena lagu, apabila kita buat perkara yang harus tak kena lagu, kita dicelakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dan di hadapan para malaikat, di hadapan manusia yang ramai, dengan kata yang kita kata yang telajak saat ni. Dan pula orang panggil apabila di akhirat esok kita kecek saat ni jadi telajak, maka ketika tu putuslah oleh hujah. Makna kita nak berlawan, nak kata apa tak boleh. Orang panggil nak kecek dengan mulut atau dah Allah pun tak ada kata, maka Tuhan koci perak mulut kita. Tuhan katuk perak mulut kita nak kata apa tak boleh. Sebab di akhirat esok orang panggil terputuslah hujah nak berlawan, dan pula nak menetai dan nak kata nak berdalih kalih lah. Dunia tak apa, hai. Mung saat ni tu mung ngaji tak. Tuan tak ngaji, kawan naik ngaji. Mun nak dak semayat, naik semayat. Boleh pergi kita hujah. Mu tengok mana takut tak semayat, boleh hujah. Tapi di akhirat esok kita nak berhujah di hadapan Allah, tak boleh berhujah dah. Dia apabila Allah Ta'ala katalah tu, sebab dia kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ni, hari kiamat ni, kami akan kocikan mulut-mulut mereka. Di hari ni nak berlawan tak boleh dah. Lagi pula wal haya'u min rabbil izzah,
Ni supaya kita kena pilih dari kata kita. Dan kita kena pilih daripada perkataan kita. Kita kena pelan. Nak kecek mana sepatut, mana tak sepatut. Perkara ni harus kata perkara tak harus. Kenapa? Kita kena ingat nantilah kalau kita kecek tak kena lagu. Buat perkara saat ni tak kena dengan orang panggil tak sepatut, tak serenok, tak selonok dengan hak syarat kanak. Maka nantilah kita tu malu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat gitu. Jadi kalau ku kata benda hak ku duk kecek ni, ku kena kecek ni benda molek ke benda tak molek. Kalau kecek jadi sia-sia, benda tu harus asal. Tapi jadi apa? Benda ni akan dicatat satu persatu. Lepas tu benda ni kalau kita kecek jadi telajak, akan dipeleceh, diperhina, dicelakan oleh syarak. Dan pula kita nak berlawan puas talih. Dan kita akan malu di hadapan Allah. Faqad qila. Maka sesungguh dikatakan, ditanyakan. Sebab tu kita nak buat gapo-gapo, kita kena fikir lik belakang kita pun ni dah. Jangan kita buat kita tak mikir belakang. Ni sebab ni syarat so kita mikir. Kita nak kata gapo, kita nak buat gapo perkara terharu. Jangan jadi jatuh dalam kemusnahan. Apabila jatuh dalam kemusnahan, nantilah belik belakang tu akan jetak mari kecelakaan daripada syarat, kecelakaan daripada Allah akan jetak mari. Supaya ni misal, kalau kita banyak buat jahat, maka kejahatan ni akan turut kita sehari ke hari. Bila dekat kita mati, ya hipung tah diri kita, maka Allah Ta'ala siksa kita belum nak mati. Orang panggil kam-tam senang. Orang panggil buat jahat, jahat itulah akan timbul, akan berlaku, akan jatuh di atas kita. Sebab tu Tuhan firman dalam satu ayat, dia kata kan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak adalah balasan yang baik malaikat baik. Mafhum mukhalafah, faham sebalik pada ayat, tidak adalah balasan yang baik malaikat baik, dan tidak adalah orang panggil jahat malaikat balas jahatlah. Okey. Lepas tu Tuhan kata dalam ayat lagi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguh tidak ada bagi manusia illa ma sa'a, melainkan barang yang dia usaha. Ya buat gapo ya boleh kata. Kalau ya buat baik, ya boleh baik. Kalau ya buat molek, ya boleh molek. Akhirat esok buat tepat balasan. Sini tepat buat amal, sini tepat orang panggil buat gapo, buat kelek. Sini tepat tani, sini tepat sipai, sini tepat taruh, tepat nak makannya di sana. Sana tepat nak putih makan lah. Supaya kita lah buat kerja taruh duit. Buat kerja taruh duit. Buat kerja taruh. Kita duk angin-angin kita. Cita-cita taman ni kita 30 tahun, 20 tahun lagi kita nak buat umur. Cedek duit taruh. Misalnya boleh 30,000. Kita taruh 5,000 sebulan. Boleh 30,000. Kita taruh 5,000 sebulan. Kerana kita ada angin-angin, ada cita tu nak buat umur satu hari lagi ke datang. Supaya tu juga kita cita nak berjumpa dengan Allah di dalam syurga. Lah ni sipai lah buat. Sini tanilah amalan. Sini tanilah ibadat, sini tanilah zikrillah, supaya kita nak makan di akhirat. Buatlah benda baik. Tengok lagi. Faqad qila, maka sesungguh dikatakan dan pula ditanya. Iyyaka wal fudulah. Iyyaka akan dikau. Orang panggil iyyaka ni orang panggil mansubun ala tahzir. Wa idza. Iyyaka tu orang panggil maf'ul bagi fi'il muqaddar ataupun maf'ul bagi fi'lin mahzuf. Wa idza. Jadi salata iyyaka ihzar, hendak jagalah engkau an nafsika. Salata iyyaka, salata ihzar an nafsika, daripada di engkau akan jagakanlah. Ihzar, engkau jagakanlah. Apa dia? Anil fudul, daripada perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berfaedah, perkara yang tidak berguna. Salah tak iya ai ihzar anin nafsi, engkau jagakanlah, engkau beringatkanlah daripada di engkau tu al-fudula, akan perkara sia-sia, perkara yang apa pada cakap apa pada perbuatan, apa pada benda-benda gapo, tidur pun telajak ke panggil apa. Tidur kita berapa jam ya ni? 5 jam cukup dah kita orang biasa. Kalau ulama tidur 2 jam, 3 jam ya. Malam bangun pula, esok nak mengajar, malam bangun tahajud, tu buat ulama besar-besar. Lepas tu kita orang biasa ni 5 jam cukup dah tidur. Pagi sejam tidur qailulah cukup dah.
Tapi dia tidur, kalau tak ada gamuk lepas isyak tidur. Kadang-kadang pukul 5, bangun subuh start. Lepas subuh tidur pun dah. Ni orang panggil telajak dalam tidur. Orang panggil sia-sia dah tu. Mu kena jaga, mu kena beringat daripada perkara yang membuat pada sia-sia dalam cakap kecek berah tubik tak ada berhenti. Kecek banyak dah. Pakai kecek banyak dah pun serabut kau ni. Kalau buat benda tak ada faedah pun serabut juga. Kita pilih-pilih lah masa ni buat apa? Kita pagi buat wirid, mai subuh, mai sunat isyraq, lepas tu baca wirid, lepas tu pergi makan start, tolong kita, lepas tu kita mai baca, mai tengok. Tu dia panggil amalan hari-hari. Sebab tu kita kena ada istiqamah, kena ada rabbuk, baru ya ada berkat, baru ya berjaya pun ni. Sebab tu kita duk tengok orang tak jaya, orang tak ada rabbuk. Bahasa nak wak, baru berhenti tak ada wak langsung. Ni tak jadi. Supaya kita klik kapung sikit buat ni dah. Misalnya klik kapung sikit lagi. Kita klik duk kapung sikit lagi. Pagi kita buat amalan kita dulu. Lepas subuh, mai sunat subuh, sunat fajar. Lepas subuh wirid start. Lepas pada tu kita mai isyak. Kita baca wirid udah-udah. Pergi kerja. Kalau orang ni duk back ni dah. Duk pesen ni, ya kerja tak teruk. Kerja tak teruk, rezeki ya tak payah. Nah ya tu ya mana ya jaga masa. Sebab tu dalam hari ya kita tu kena ada masa berfaedah banyak. Jangan mesti pada perkataan, pada perbuatan, pada makan ni, pada cakap pada berjalan, pada tidur, semua tu kena jaga. Fa inna hisabahu, maka sesungguh hitungnya Allah Taala, kira Allah Taala. Fa inna hisabu, kerana apa boleh kita kena jaga? Kita kena beringat daripada perkara yang tak ada faedah, daripada perkara tak faedah pada cakap daripada perkara tak faedah pada masalah perbuatan. Kenapa? Fa inna hisabahu, kerana sesungguh bahawasanya al-fudul tu. Fa inna hisabahu, maka dan kerana sesungguh bahawasa hitungnya al-fudul oleh Allah. Ia tulu panjang lebar ia hisab. Panjang lebar weh. Sebab itulah. Nah, kalau kita tengok satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni. Dia kecek dengan Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, "Ya Abdul Rahman bin Auf, mu tahu ke tak? Akhirat Isa ni seolah kata ni buat ni dia sesak, duk tahu ni sesak tapi rajin buat amal. Ya soleh buat amal ibadat banyak tapi dia sesak. Harta tak banyak sangat, boleh makan, boleh minum, bobo cukup. Tapi amal tak tinggal, istiqamah tak tinggal, mengaji tak tinggal." Orang sesak ni Nabi kata, ia masuk sudah hisap tak banyak sebab ia tak ada harta banyak. Tak ada menego, itu tak ada tipu, tak kodam makan, hidup pergi buat amal. Lepas tu orang ni masuk duduk dalam syurga ni, seolah syurga. Ia duduk dalam syurga 500 tahun, duduk sedap tu. Dalam syurga, duduk tidur dalam syurga, makan nikmat dalam syurga, duduk dengan bidadari dalam syurga, duduk makan air susu, makan kolak kausak syurga. 500 tahun dah duduk dalam ni, dalam syurga. Fok kaya baru duduk dalam ni. Duduk di pada masa, kena duduk hitung. Harta kuih kok mung Tuhan kata buat gapo tak. Kekayaan mung keluar zakat ke tak. Kekayaan mung sedekah ke tak. Kekayaan mung buat untuk Allah Taala dak. Nabi kata orang kaya yang lewat daripada orang sesak masuk neraka 5 masuk syurga 500 tahun. Abdul Rahman klik moh ya teriak mengatak menangis 3 hari. 3 malam kata setengah bermengu-mengu Abdul Rahman teriak dengan Allah takut ya lewat masuk syurga daripada as-sahabat lain-lain. Lalu tu ya mari ya Rasulullah, amo nak sedekah, amo nak hebah, amo nak sabi harta mu habis kepada jalan Allah. Rasulullah tak leh. Abdul Rahman, mu ada bini tak? Ada ya Rasulullah. Mu ada anak tak? Ada. Mu ada ahli tak? Ada. Tak leh. Mu kena taksim harta mu, kena bagi tubik 3. Kalau misalnya harta 100 juta, mu kena bagi 3. Kena tasliskan almal, mu kena mempertiga harta. Harta untuk mu 1 bahagian, harta mu untuk keluarga mu 1 bahagian, dan untuk Allah Ta'ala bahagian, dan untuk Baitul Masjid. Mu nak bagi 3 lah harta mu. Mu nak wi semata-mata nak wi habis harta mu pada Tuhan tak leh. Sebab mu ada anak, mu ada bini. Nabi kata, lalu itulah Abdul Rahman pun bahagia harta dia. Sebab tu hisap benar-benar tak pakai ni jadi panjang. Klik akhirat isyak pak serambut orang kecek bahang hisap panjang. Orang kecek sia-sia banyak kena hisap panjang. Orang makan banyak berdoa kena hisap panjang. Benda sia-sia lah kau. Kecek banyak pun dah hisap panjang. Perbuatan tak ada faedah.
Duk hak faedah ke apa? Kerja untuk keluarga, kerja cari makan, untuk sara bini, sara anak mengaji, sara anak cukup nah dalam mengaji hak ni tak ada kena hisap banyak. Tapi yang ni kerja tak tahu tak apa. Kecek tahu tak apa. Buat teh tak tahu tak apa. Hari mik pagi sampai gelap, sepak debu sterik. Orang ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat berpanjangnya hisapnya. Sebab tu dah. Ulama tasahatan dah. Orang duk tahmo orang. Dia duk getik kaki. Nah duk saja. Tak ada kata Allah. Allah dak. Duk getik kaki. Getik kaki. Ning dihisap oleh Allah. Sebab apa boleh duk getik kaki? Kerana kaki mu tak pergi jalan kepada Allah. Kerana kaki mu tak pergi jalan pada masjid. Kerana kaki mu tak pergi jalan tempat mengaji. Kerana mu duk getik apa? Tuhan kan tanya kaki mu duk getak saja tu dah tak tu. Ni. Berat kalau kita fikir tu berat. Lepas tu nak buat gimana apa ni? We ada faedah sikit. Kaki jalan untuk pergi ngapa. Kaki untuk jalan pergi tolong kitab. Untuk kaki jalan untuk pergi masjid mai sunat. Ni naik. Nah. Hisap tu panjang depa bila kita tak kena. Wa kafa bihazihil usul. Dan memadai mencukupi bihazihil usuli dengan ining segala asal-asal. Dengan ining segala pokok-pokok. Dengan ining segala tunye-tunye. Dengan ining segala dalil-dalil. Jadi salah tahu kafa fa'i ya golik masuk boh harah jazaidah. Jadi pada makna hazil usul tu fa'i bagi kafa. Tapi golik ke dizaidahkan fa'i bagi kafa. Buat itu. Buat gini, tulis luar fok pandai-pandai. Jadi wa kafa golik ke fa'i dia dizaidahkan bo harahnya seperti laisa. Seperti laisa zaidun biqaimin. Golik ke pada khabar bagi laisa ditambahkan bo. Dan seumpama juga pada kafa golik pada fa'i bagi kafa saat itu ditambahkan boh. Salah tak? Wa kafa bihazil usul dan memadailah oleh ini usul-usul. Oleh ini dalil-dalil yang 5. Mana dalil 5? Yang pertama kita nak kecek banyak. Kita nak buat perbuatan yang tidak ada berfaedah. Ingat kata kira min katibi duk tulis semua amalan kita. Lepas tu kita nak buat kata yang tak molek, kita nak kecek benda tak molek, nak buat perbuatan molek, kita kena ingat tak, suratan kita akan dihantar kepada Allah. Dengan ini usul-usul yang tersebut ni, wa'izan. Tengok Saidi. Wa'izan. Cukup pi. Wa'izan. Nisbah pengajaran dan nisbah penasihatan. Dia panggil tamjid bagi kafah. Wa'izan, yakni nisbah pengajaran dan nisbah apa dia? Penasihat pada dah. Kalau kita tengok kepada hak musannif, wak ri 5 dalil kita nak buat perkara yang haram, tapi perkara haram tu jangan telajak sangat seperti makan, jangan telajak sangat, tidur jangan telajak sangat, makan jangan telajak sangat, kecek jangan telajak. Kalau tengok kepada dalil-dalil asal-asal dan asas hak yang musannif ni, cukup dah weh nisbah pengajaran. Kata cukup pi nisbah pengajaran cukup limanit ta'adha bagi mereka yang ambil pengajaran ia man. Bagi orang ambil pengajaran, bagi orang ambil iktibar, bagi orang ambil fikir, cukup dah dengan dalil-dalil, dengan asas-asas hak musannif wuri saat ni tu. Deh. Wa qad basatna dan sesungguh telah memplebar oleh kami, kata musannif Imam Ghazali. Baca molek basata ni asal plebar. Supaya hanying hak Tuhan sebut dalam Ashabul Kahfi dah. Hanying tu gapo? Basitaini kaf, gapo? Basitun kaffai. Hanying tu gapo? Dia meletakkan gapo? Zira'aini. Dia meletakkan 2 tapak lengan ya, tapak tangan dia letak duk dak pe gapo? Dak pe gua. Kenapa? Karena nak jaga for ashabul kahfi. Basitun kaffaihi, memplebar, menghapalkan 2 tangan dia, duk dak pegua, duk jaga ashabul kahfi. Sebab ni. Gapo mana pelebar? Mempeluaskan. Kita. Wa qad basatna, dan sesungguh telah memplebar oleh kami, memanjang oleh kami, dan pula mempeluas oleh kami. Bahasa ini fi kitabi asrari muamalatid din, di dalam kitab nak bicara segala rusia-rusia muamalah pergaulan dalam agama tu lagu mana. Ma fihi, barang yang sabitlah padanya pada kitab asrari muamalatid din ni. Kalau kita tengok sana tu maqna'un
mencukupi dan meliputi ia. Kalau kita pergi tengok pada kitab bicara tentang Rusia dalam muamalah agama ni cukup dah. Fangzur, maka muntiliklah, mumpandailah ma fihi barang, yakni perkataan fihi ai fi hazal kitab, di dalam bahasa kita duk cara tentang muamalah din ni. Bicara bahasa asrari muamalah din tajidis syifa'a, nascaya mendapatlah oleh engkau asyifa', yakni penyembuhan hati-hati engkau dan penyembuhan diri-diri engkau. Itu habis kat tu dah. Tu dia. Masuk pula al-faslur rabi'u, bermula fasa yang keempat. Fasa yang keempat, penceraian yang keempat. Al-qalbu, ialah kena kepada hati kita. Pasal yang keempat ni ataupun perceraian yang keempat nak bercara tentang hati kita. Dah. Orang panggil faslul qalbi, nak bercara tentang ni hati jantung kita ni. Jantung sini, lepas tu kita duk royak, sok mudah jantung kita dah darah hitam. Pada darah hitam tempat mendiami syaitanun kafir. Sini orang kita tak faham. Ya setel dalam dah siap dah, lepas tu setel luar pun duk masuk mari kau. Setel luar, jin luar duk masuk ni, pakat dengan hak dalam ni. Hak tu orang kau teruk tu jadi waswasah, jadi khawatir, titah gitu, telitah gini. Kadang nak semaya tak boleh duk nampak Tuhan tak ada. Nu setel luar mai kacau dengan setel dalam, jadi kau kuat. Dengar. Thumma 'alaika, kemudian daripada engkau mengetahui dah daripada masalah anggota-anggota yang telah lalu, daripada masalah lidah kita. Thumma ay ba'da an arafta anna lisan tu. Bahasa engkau mengetahui dah bahasa lidah kita tu kena kita jaga. Dah. Thumma ay ba'da an arafta anna lisan yajibu alaika hifdhuhu. Wajib di atas engkau kena jagakan dia ni. Alaika ilzam. Alaika na ilzam. Tengok weh. Alaika ilzam, lazinglah ke atas engkau, yakni lazing oleh engkau bihifdhihi, dengan dijaga akan dia akan al-qalbi. Mu kena jaga hati. Hati ni hak payah kali pun ni. Hak tangan ni pun payah dah jaga, tapi luka mudah kita berubat lah kan. Tangan kita. Misalnya luka lagi kena pisah sini berdarah. Lepas tu kita ambil ubat kuning ataupun ubat merah kita boh. Lepas tu kita belik. Mudah kita bercara. Mudah kita nak belah. Mudah kita belah. Mudah kita nak taslah. Mudah kita nak membeki. Mudah kita nak perubati. Benar duk luar mudah. Kalau patah tangan, dia mau tangan, mau patah. Mau patah betul-betul perak. Dia pakai belak. Seni. Benar luar. Tapi hati ni orang panggil benar duk dalam. Tak tahu tak hati cuma, hati tak molek, hati comel, dia duk dalam. Benar ni, dia buruk pun buruk dalam. Khabar-khabar buruk dalam, dia tubik busuk, dia tubik tak molek. Apabila timbul di anggota-anggota seorang, karuklah tangan curi orang. Karuklah mata tengok benar tak molek. Ni makna karuk tu dia tubik dalam dah tu. Mana buruk dalam. Kemudian sebab tu kita kena jaga. Nabi kata, iza saluha saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahiya al-qalbu. Hadis Nabi mari sepatah hadisnya kata nak iza saluha saluhal jasadu kulluh, apabila baiklah seketul darah ni. Ni ketul darah. Dia panggil seketul darah. Apa jantung kita tempat apa? Tempat duk fok darah, tempat letak darah ni. Nabi kata apabila benda ni molek ni, darah seketul ni molek, saluhal jasadu kulluh, moleklah semua anggota seorang. Wa izal fasadal jasadu kulluh, apabila darah seketul ni tak comel, hati dia buruk, hati dia karuk, hati hasad deki ke orang, maka punuh habislah hak lain. Gapo Nabi kata? Ala mu jaga-jaga. Hiyal qalbu, ia mudrah tu. Seketul darah ni al qalbu, kena pada hatimu. Ni ngaji dah hari ni nak baik hati. Dah nak baik hati. Orang luar tak payah, sing nak kai tak payah. Cucing boleh nak beli 50,000. 100,000 tak ada masalah. Je nak beli 15,000, 30,000, 100,000 tak ada masalah. Benda ni benda luar. Tapi nak baiki payah sekali hati manusia ni payah. Sebab sini benda tak nampak, benda tak boleh tengok. Malaikatnya sini kalau molek tu hai tengok. Kalau tak molek tu hai tak tengok.
Kamar di kita pakai cicing baru, pakai gel baru, pakai masalah ke apa. Dah tali tekak baru lu retino. Dah pakai cuk baru. Tu tak ada tilai. Mu pakai cicing go 50,000, mu pakai gel go 100,000, gel Rolex, gel Rado. Tu tak tengok. Tu tengok mana? Tengok di seketul darah ni, tengok di hati ni. Kalau hati seorang ni molek, maka tu tengok. Sebab tu ayat tu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak naf'atlah oleh anak pinak oleh harta, malaikat mereka yang mendatang kepada Allah dengan hati yang comel, hati yang bersih. Ingat? Patut orang kita nak lebih tak lebih seketul ni. Luar tak ada posting mana ni. Luar lah kata apa nyoba kering tu, kering ning deh. Pakai jaga kulit lah. Mandi ingat air susu. Malam-malam nak tidur kiri tu masai lagi timbul atas tepek muka molek. Tidur pak tepek timbul atas. Kenapa? Nak winim nuan, nak comel muka dik lah. Nak jangok muka. Kacanya pakai lah. Tapi hati tak ada siapa je nak beki weh. Hati kita huduh, duk kata kat orang, tak ada nak beki. Hati kita duk deki kat orang, tak ada nak beki. Hati kita buat amalkan orang, tak ada pia nak beki. Hati kita duk ingat kat orang, tak ada ingat nak beki. Supaya kita hati karut benar tu akhir. Kita pergi moh orang seorang. Kita duk baik dengan adik dah, dengan anak demo tu. Sang kita pun duk tu akhir ni lah. Supaya tu Farid. Pergi moh pia, pergi moh Furqan. Jalan moh Furqan. Tapi hati Farid tak nak molek mana. Adik Furqan nyanguk. Dok sangat Furqan molek-molek kita tengok boleh kokol lah atau apa hari kata. Tengok lah tak. Furqan kata celaka. Kalau Furqan tahu hati hari dengan aku tu Furqan kata celaka sungguh apa. Aku ikan nasi mohku pun mujud dah. Halang ku berat. Ni hati tak molek ni. Ya. Deh, mana tak hati kita tu kena jaga baik-baik, kena jaga molek-molek. Sebab sini tak ada biar nak beki weh. Luar kawik ki belakang lah ni. Kering tu, kering ni pakai kadang ada 3,000. Atas ni penuh ni. Ni hak sini. Ni hak sini. Ni hak sini. Ni hak sini. Nak ujar tak apa. Sini nampak kepek nak tebal sikit. Tengok. Pakai harga. Tapi hak ni hak duk punah dalam dia deki kau orang. Ngacung orang. Pelaga orang. Kena orang. Kata kau orang. Tak ada nak lagi ni. Lepas tu ilmu gapo nak beki sini, nak taslah sini gapo? Ilmu tasawuf. Pok kita kena jadi raju dah. Kita minta kita semua minal muslihin. Amin. Sebab tu daripada orang soleh wal muslih. Daripada tua tu soleh, baik dah. Baik amalan, baik zikir, baik ngaji, baik wa'amah, baik masalah coklat. Baik lakar aja. Pasal lagi, hak molek lagi, murtabat tinggi. Wal muslih. Dia boleh beki orang pula. Kalau kita kecek manis supaya tahirun. Ma'un tahir wa mutahhirun li ghairi. Diri air tu suci dah air tu. Diri air kalau berledi boleh kita minum, boleh kita makan, boleh kita buat basuh. Air di air tu suci dah. Lagi pula dengan air kuat tak kuat ya dah. Mutahhirun li ghairi. Dia boleh menyucikan barang lain pada dia. Mana? Misalnya kita tak cicak jatuh sini weh. Kamar kalau kita sapu saja bekas cicak ya tak habis. Maka kita ambil air. Di air suci dah. Ambil air tu macam cucu. 3 kali kita jajah sapu. Ambil air tik najis lah. Air bagi cicak waktu baik. Kita ambil air basuh sekali. Basuh 2 kali. Basuh 3 kali. Air tu suci. Lepas dia boleh menyuci kan. Lepas tu kita ni orang soleh dah. Kita ni orang moleh. Lagi pula kita muslih. Boleh beki orang pula. Hak ni pahala besar sekali. Sebab tu wali lebih dah. Tapi orang alim yang lebih daripada wali lagi. Sebab tu orang panggil tiap-tiap alim ulama itu dikatakan waliullah, kekasih Allah. Tapi bukan semua tiap-tiap wali itu dikatakan alim. Faham tak? Sebab tu di antara abid dengan alim, hak mana lebih? Nabi kata sepertinya lebih bulan di atas bintang-bintang yang lain. Faham tak? Fikir-fikir. Lepas tu kata mana lagi weh? Tengok. Wa islahihi, dan pula nak membeki akan dia. Pasal mana molek? Bukan salihihi. Wa islah makna tu seorang nak membekikan dia, nak membaik akan dia. Faham molek? Pasal makna kena tu islah ba if'al.
Mana ada fi'lul fa'il, ada perbuatan bagi fa'il. Wa islahihi, dan membaiki akan dia. Nak membaik akan dia akan al-qalbi. Oh, payah, lazim mu kena jaga dia, lazim mu kena baiki dia. Wa husnin nazari, dan eloklah pandangan fi dzalika, pada dimakan itu, dimakan mana? Aidala fi amril qalbi, mu kena tengoklah kepada apa dia? Yakni kepada perkara-perkara yang sakutan dengan hati angka-angka kena tengok. Nak pandai. Kena pandai molek dia nak buat gapo, dia cerita gapo, dia fikir gapo, mu kena tengok molek. Wa badlil majhudi, dan kita beri kesungguhan tentang khijah-khijah hati ni, kita kena wi kesungguhan, dan pula kita kena wi dah apa dia, yakni wi kesungguhan, lagi pula kita kena wi jaga, wi jadi makna salah kesungguhan, wi sungguh tenaga kita, raga kita untuk jagakan akan hati-hati kita. Kenapa? Boleh kena jaga hati, boleh kena kita baikikan hati. Kita kena pandai, kena elok pandainya pada khijah-khijah hati. Dan kita kena curah tenaga, raga, kesungguhan pada masalah khijah hati. Kenapa? Fa innahu, maka kerana sesungguhnya, maka sesungguhnya amral qalbi, ataupun al-qalba ni, a'zamu hazihil a'dha, ialah sebesar-besar daripada ining segala anggota-anggota manusia. Kerana orang panggil hati ni daripada segala anggota-anggota bagi seorang hamba. Apa dah? Sebesar-besarnya kalau ni sebuah anggota yang paling besar hak kita kena jaga sekali ialah kena pada hati. Kenapa? Anggota ni kita kena jaga, sebesar-besar anggota kita kena jaga. Khataran, dia ni sebesar-besar anggota, khataran nisbah ke bahaya. Orang panggil bahaya luar tak apa, boleh tapung. Bahaya luar boleh kita baiki lalu dah, patah tangan boleh baiki, luka luar boleh buat merah, buat kuning. Lepas tu kita buh agar-agar, basuh dengan agar-agar. Lepas tu kita buhkan pasta, mudah kita nak baiki, mudah kita nak jaga. Tapi nak royak kata amalan hati kita ni, orang panggil satu perkara yang sangat-sangat payah. Nisbah ke apa? Nisbah ke bahaya bahaya dia tu orang panggil besar sangatnya. Lagi pula wa aksaru asaran, dan terlebih banyak nyonya hazil a'dha, atharan, berkeseh. Sini pak keseh kali ni, ni hati ni. Ya kita tengok mata pong, ya keseh mari sini. Kita kata pong, ya keseh mari hati. Ni sebab tu sini keseh, tengok retina. Hak jangok-jangok masuk les semaya, tak ada nampak Allah, dia nampak tina jangok tu. Okey. Lepas tu kita pergi dengar perkataan kecek tak molek kata dia tu. Kita pergi semaya pak, maka kesel. Oh, duk sengang demo tu kata. Tak molek pada seorang-seorang. Ataupun demo tu pergi kata kita bodoh. Maka dia ingat kesel di hati. Demo kata 3-4 jam pagi tak ada. Tapi duk lekat di hati kita sampai sebulan, 2 bulan tak habis. Sebab tu dia panggil hati ni satu tempat yang terlebih kesel, yang terlebih jaksa, banyak sekali. Apabila tengok benda tak molek, maka kesel di hati. Tengok benda molek pun kesel di hati. Dengan perkata tak molek pun kesel di hati, kadang berdendam siapa bertahun-tahun. Dengan sebab perkata. Sebab tu dia panggil sining tempat terlebih banyak nisbah kesel ni. Wa adakuha, dan terlebih haluh bagi hazil a'dha, amran nisbah perkhijaan. Nak kata sehalu-halu dan sekarik-karik bagi ining anggota bagi manusia, ialah hati inilah dikatakan sekarik-karik dan pula sehalu-halu nisbah perkhijaan. Wa asyaqquha islahan, dan terlebih payah nyonya hazil a'dha, islahan, nisbah kita nak membaikkan Allah benar lebih payah sekali. Wa as'abuha, dan terlebih payah. As'abuha tu lebih payah juga. Kita bahasa yang lain lagi. Wa asyaqquha, terlebih payah. Wa as'abuha, dan terlebih susah nyonya hazil a'dha, halan, nisbah perbuatan, dan nisbah kalau kue payah sangat kita nak jaga, susah sangat kita nak pelerakan akan dia. Sekat tu dulu kama dia kata wa azkuru fihi khamsata usulin muqani'atin. Kau dah dulu panjang lagi dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab tafsir pula dah. Wa anzir yawma ya'tihimul adab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ni Allah Ta'ala kata ke Nabi lagi. Wa anzir,
dan hendak menakutilah engkau ya Muhammad. Maknanya khawif. Anzir mana khawif. Fi'amal kata. Wa anzir dan hendak menakutilah oleh engkau ya Muhammad. Yani khawif ya Muhammad. An-nasa akan manusia itu. Menakutilah akan manusia itu. Menakuti bila? Yauma ya'tihimul adzabu. Pada hari yang mendatanglah akan mereka itu akan annas al-adzab oleh siksaan Allah Ta'ala. Mungkin rakyat Muhammad menakuti pada mereka bila datangkan azab Allah Ta'ala kepada mereka. Mungkin rakyat dah hari ini sangat-sangat takut. Kadang-kadang mata cerlang deh. Mata tak balik, mata tak gapo, tak pejeh. Nak pejeh tak boleh tengok sangat-sangat perkara yang takut. Sangat-sangat perkara yang gerung. Dah. Setengah-setengah budak di Turki, budak di Suria dah. Bangun pak supa gapo teriak. Sebab apa? Bakit mari tanya setengah-setengah tu baiklah berita. Kemak dah ke? Karena marung pak sana itu dah. Celak mata tu ayah tak ada. Celak mata mak tak ada. Celak mata tengok keluarga tak ada. Celak mata tengok umur tak ada. Dia kata kemak dah ke? Kemak. Jadi kejut kali gua duk kata kemak dah berlaku. Sebab orang panggil demo pun biasa dengar kata kemak. Kemak ni satu perkara yang timbulkan hara-hara di atas kita. Tak tahu nak pergi mana. Ayah kita lepas mana. Mak kita lepas mana. Adik-beradik kita lepas mana. Rumah kita pun tak ada. Kadang-kadang seorang tu kain selas pungun. Tak ada kain pakai weh. Kamu dia kena menakuti pada mereka saat itu azab di hari kiamat. Bila weh? Huwa ia yauma ya'tihimul azab ni. Yaumul qiyamah. Pada hari kiamat. Katanya, fayaqulul ladzina zalamu. Maka selagi berkata. Ni tu ada cerita pada Nabi. Fayaqulul ladzina zalamu. Maka selagi berkata oleh orang-orang zalamu yang telah zalim oleh mereka itu allazi. Siapa dia? Allazina zalamu. Maknanya allazina kafaru. Lagi berkata oleh orang-orang kafir mereka itu tanah. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Nifaq kafir kata. Apabila siapa hari ning, siapa hari bergepa boming, siapa hari kiamat, bitek luruh tah langit, pecah boming, berbagai-bagai benar langit saat itu akan jatuh keping di atas mereka. Mereka berkata laguan orang kafir ni, Rabbana akhirna, hei Tuhan kami. Mana Rabbana? Ayya Rabbana, hei Tuhan kami. Akhirna, melewatilah engkau ya Allah na akan kami akan fak-fak kafir ni. Minta Tuhan pelewat ya Allah, pelewatlah kami sikit ni. Kami tahu dah, kami nak beriman dah dengan Nabi, kami nak dengar dah masalah dakwah bagi Nabi, kami nak turut dah dengan agama. Ni. Pelewatlah bagi kami ya Allah. Makna kan? Makna Rabbana akhirna. Tafsir lagi pula orang panggil nak taswir masalah Rabbana akhirna. Makna bi'an. Atau bi'an tu orang panggil boleh taswir. Waidah. Ai wazalika takhiruka iyana musawwar. Waidah. Wazalika dan bermula dimainkan itu takhiruka iyana, mentakhir engkau ya Allah akan kami kepada gaba kepada ajalin qarib ni bi antaruddana. Bosa minta engkau kembalilah akan kami ya Allah. Atau minta lewat kami, minta akan kembalilah kami ya Allah ila dunia, klik dunia pula. Kami nak buat amal ibadat, kami nak terima dah tetangga suruh-suruh Nabi, panggilan-panggilan Nabi, ajak Nabi, kami nak terima dah dan kami nak beriman dengan dia ya Allah. Tu kata kalacih nanti celaka. Tu kata innaha qailatun. Ni kata bohong ya tu katanya. Jumpa pak mati dah. Ya paling kanan ada pasir, paling kiri pasir, lengak atas pun pasir, lengak bawah pun pasir, gelak gelemak le kubur. Aku mati dah weh. Aku baru tahu mati. Kau tika duk tah dunia lagi dia tak buh tak sumak lalu ber kubur berlayak lebih liat tu tika ti email nak basuh mani ni mayat ti email nak mani. Aduh kok mu mani kok di ti email dah. Mayat dak tepi ya mayat dak musim koleh umuh dia. Tika dia nak mandi tah ngusung tu dah. Kamar dia ti email akik dia akik kain kapel ya.
Kata ti email nak sipai manilah buh dan dara apa itu ni. Patut email duk pala, makmum kata dia makmum ni anak dia duk pala, ni duk tengah ni duk kaki. Tika ti email nak jerukah tu dah. Oh ti email juga kokolah, pedih kah bakal mati tak habis lagi ni. Mayat tu, mayat duk sini, roh duk tepi tu ti email jeruk kau sikit dah. Pau ya anak-anak we gosok kau ki ayah ni, ayah pedih kan mati ni. Tak ada masalah kubur lagi. Tak ada kena azab syuja'ul aqra' lagi. Tak ada kena azab neraka lagi. Royak dah tu, aduh, sakit. Ni. Lepas tu kalau dalam azab sebab tu Fok kafir tu, ya Allah, mintalah kembali kami pada dunia semula. Kami nak buat amal ibadat. Kami nak terima dengan apa ajaran Rasul-Rasul. Tengok. Mengembali, melewati kembali engkau kepada kami, akan kami pada dunia. Ila ajalin qarib. Gi kepada ajal yang berhampir. Jawab masa yang berhampir, sakatan yang mendekati. Minta masa tak apa dah. Klik dunia nak bertaubat dengan engkau ya Allah. Klik dunia nak buat amal ibadat dengan engkau. Hei, masa sekejap pun tak ada apa dah ya Allah. Oh, tapi kami boleh klik kepada dunia bertaubat dengan engkau ya Allah. Lepas tu apabila engkau hantar kami klik ke dunia masa sekejap, masa setan, nujib. Tu dia. Nescaya kami. Jawab bagi tolak tu. Nujib. Sebab apa boleh baca nujib? Baca dengan jazan. Tak ada amil jazan. Akharna fi amal. Kamar dia fi amal. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah, maka nujib ni orang panggil jawab tolak. Maka setengah daripada fi amal, maka jatuh selepas pada dia tu jadi jawab tolak, maka setengah daripada kena jazan. Nujib. Nescaya kami nak menerima ya Allah. Apabila engkau hantar kami kepada dunia semula, masa sekejap kami nak klik bertaubat. Tu, folek kubur duk tiak deh. Tiak lah Allah, dah gelak lah kuburnya. Gelak cik, gelak gelemak. Lepas tu fok cerah lah kubur, Quran ya. Semaya ya. Lepas tu sedekah ya, duk cerah lah kubur. Tahajud ya, ngaji ya, ngajar ya. Hak tu cerah lah kubur. Hak tu jadi pelita tu. Lah kubur mana pelita? Cuba kita tengok ketika gali. Gali tu rompak, boh dengan mayat masuk leha. Papi lagi boh pelita, tak ada pelita. Tak ada fok-fok kampung kata pergi boh pelita spotlight duk le kubur je. Tak. Kamu gelak gelemak gelak coy. Lepas tu hak dak jadi cerah le kubur dah. Sedekah ya, buat baik ya, tolong orang. Cara anak ngaji, anak ngaji agama baca Quran. Tu semua tu duk masuk le kubur ya. Cerah. Banding fok kita lah ni. Fok kita duk ngaji. Kubur apa cerah tak? Cerah. Amalan kita semua ni sebab ia buat pondok ni ke. Dia tanah dia. Lepas tu kita duk ngajar, fok kita duk ngaji, semua amalan duk masuk dalam kubur. Cerah dalam kubur. Lebih pada spotlight, suk mata man deh. Lepas tu buat kafir tu, hantarlah kami ya Allah klik pada dunia kami masa kejap pada. Kami enggak nujib, nescaya kami nak menerima da'wataka, akan seruai engkau ya Allah. Seruai ampana, seruai engkau apa? Bitauhidi, dengan mengesa akan dikau ya Allah. Seruai engkau, seruai kami, seruai aku. Apa kami saat ni tu terima tentang seruai engkau, kami terima ya Allah. Engkau seru kata seru mengesa kata engkau telah Tuhan yang satu. Engkau lah Tuhan yang sebenar kami disembah. Kami sembah yang patut, yang layaknya Engkau ya Allah. Bukan berhala, bukan patung, bukan tokong ya Allah. Hari ini kami minta mahta klik pada dunia ya Allah. Lagi pula wa nattabi'ir rusulah, dan kami nak turut, nak ikut jinyak telapak bagi segala rasul-rasul ya Allah. Hatalah kami klik pada dunia, kami nak turut jinyak telapak bagi rasul ya Allah. Faqala lahum, maka berkata dan firman ya Allah, lahum ai bagi alladzina zalamu, ataupun bagi al-kafirin, kata itu boleh. Boleh berlaku domain itu. Faqal, maka firman Allah apabila minta oleh orang-orang kafir, ketika ia mati dah, duduk di padang mahsyar, duduk di hari kiamat, ya Allah, dia tengoklah di padang mahsyar tu bermacam-macam, mata cerlang, tak ada berkelip, tak boleh nak pejar tengok Allah, inilah ni weh. Hak ni pesen ni weh, hak ni berkelai kabut weh, hak ni lah ni, hak ni cemar muka, hak ni hitam muka, hak ni buruk muka, hak ni tubik nanuh kepada Allah, macam-macam ya Allah Ta'ala kami kepada dunia. Kama dia Tuhan kata, faqala lahum, maka firman ya Allah Ta'ala bagi mereka, bagi al-kafirin, taubikhan, sebagai perkataan nak mencela dan nak mencerca, nak mencelak, nak mencerca
dan pula nak mempelecehan mereka. Tuhan pun kata dengan perkataan nak peleceh, nak penghina, lagi pula nak pelekeh akan mereka tanah. Awalam takun, dan adakah tidak ada kamu dulu ai fid dunia, tak ada engkau kadang kamu tu tak ada ke dulu dalam dunia. Dulu mung saat ni tu tak ada dalam dunia dah, kata Tuhan kata. Aqsamtum, telah bersumpahlah oleh kamu telah bersumpah dah. Makna apa? Aqsamtum, ahlamtum, halaftum, bersumpah oleh kamu min qablu, belum pada yaumil qiyamah fid dunia. Dulu kamu tak bersumpah dah ke, kata kamu tak sederhaka kepada Allah, kamu akan nak buat benar-benar tak ada ke engkau dalam dunia dulu engkau bersumpah? Jawab kata ada. Malakum min zawal, mung sumpah dah dulu, kami tak ada apa, kita buatlah gapo, sedaklah gapo, buat gapo, kita tak mati dah, kita tak akan terhilang dah, kita kekal sini, tak akan kamu bersumpah dah kayak dulu. Tuhan katanya, awalam takunu, dan adakah tidak ada kamu bersumpah di atas dunia dulu, kata kamu tak binasa dah, kamu dapat mewah, kamu dapat gedebet, tak berimeh pada Allah, tak ada apa dah. Kayak aku tu. Malakum, tidak ada bagi kamu min zawan, kehilangan kamu, anha, daripada dunia, ilal akhirati, klik pada akhirat. Kamu bersumpah dah, kata kamu tak apa, kamu tak kembali dah, kamu kekal di sini dah, tak apa, kita buatlah, nak buat gapo, nak deraka, nak berjoli, nak berzina, nak mabuk, nak minum, nak gapo, buat gilah, kerana kita kekal di sini dah, kita tak akan kembali dah kepada akhirat. Muhammad duk kata kembali akhirat, mati tu ada azab, mati tu kena soal kubur, mati tu ada bagi bahang belaka, kita kekal sini, kata kafir Quraisynya. Wasakantum, dan kami akan mendiami fiha, di dalamnya, di dalam dunia, fi masakinil ladzina zalamu, pada segala tempat-tempat bagi segala orang-orang yang zalim, mereka itu anfusahum, akan diri mereka. Mereka ni akan duduk jok kamu dah, dan kamu akan mendiami fiha, di dalamnya dah, di dalam akhirat situ. Fi masakinil ladzi, di dalam tempat-tempat mendiami bagi orang-orang zalim, anfusam, akan di kamu, bil kufri, dengan kekufuran, minal umamis sabiqah, daripada umat-umat sabiqah. Perak ni. Jadi kalau kita tah dunia, kita duduk dengan siapa? Kalau kita atas dunia, kita duduk dengan ulama, maka kita klik akhirat esok, kita duduk dekali kebun-kebun ulama, tempat-tempat ulama. Kalau kita sini, kita duduk dalam majlis halqah Quran, fok baca Quran, maka kita klik akhirat, duduk dengan fok halqah Quran. Kalau kita duduk atas dunia tempat bang judi, maka kita akan klik akhirat dengan fok main judi. Kalau kita duduk atas dunia, kita joli, main tina, poitin, tempat zina, tempat minum arak, klik akhirat, kita akan duduk dengan fok ni. Tuhan cedek siap-siap lah dengan aku. Ngikut keadaan duduk atas dunia macam mana. Klik akhirat macam tu. Itu dia. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal, dan ternyatalah bagi kamu, hei orang kafir, hei orang zalim, kaifa fa'alna, betapa kami nak memperbuat, bihim ai bil kafirin, gapo kami nak buat, betapa kelakuan kami perbuat, minal uqubati, daripada siksaanku, siksaan kami kata kama dia, fala tanzajiru, maka tidak boleh menegah mereka itu al-kafirun, ai anil azabi, ataupun an azabi, daripada azabku. Tengok. Jadi Tuhan kata, apabila aku perbuat dengan azab, dengan siksa aku, tak ada siapa dia nak boleh sekat daripada azabku. Tengok dia Tuhan tunggu bala, tak Sofia duk sekat. Pada angin ribut nak sekat tak boleh, kajian nak sekat tak boleh. Angin ribut mari pia hujan, mari bum. Puan boleh sekat? Tak boleh sekat. Puan nak ambil kontak dia mesti sekat, tahan mesti sekat, tahan mengurati berarti angin. Boleh sekat? Tak boleh sekat. Ambil kapal tu boleh sekat, tak boleh sekat. Apabila Tuhan hatta bala hatta azab, la mani'alaha, ataupun la mani'alahu, tak ada siapa seorang pun nak boleh tegah daripada azab Allah dan bala Allah. Banyak kan tengok puan zilzal,
bombing gepo di Turki. Kaji Turki boleh sekat atas. Hei bombing, mun jangan gepo dah, mun jangan balik ke rumah ni dah, orang jangan mati dah. Boleh lari? Tak ada siapa boleh lari. Sebab apa? Sebab Tuhan kata lekra Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digonjang-gonjangkan bumi. Ha ni duk gonye dah ni. Sebab bukit-bukit banyak orang sodak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digonjang-gonjangkan bumi. Wa akhrajatil ardu asqala. Dan bumi akan buat keluarkan benar-benar jadi keberatan. Kemudian ketika bumi tergepaya tanah. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pas bumi tu akan bercakap-cakap, akan cerita-cerita. Sebab apa boleh gepa bumi sini? Ha, bumi kan cakap sebab saya nak umat tika duduk Madinah. Bumi gepa. Di Madinah. Umar tanya, hei bumi. Umar kecek bumi. Hazil ardu, ya hazil ardu, hei bumi. Sebab apa boleh gepa? Bumi kata, ya Umar. Ibnu Khattab Amirul Mukminin. Aku gepa sebab apa? Aku tak nak tanggung dosa fuak ni. Dosa ahli nar, ada apa ahli nas, ada apa? Daripada an-nas, lagi pula orang ahli bumi ni, duk deraka tah aku, duk buat maksiat tah belakang aku tak nak tanggung dah, aku royak, aku kocok dia tu nak mati. Nah sebab aku tak nak tanggung dosa-dosa puak ni. Sebab dia panggil manusia dan jin dia panggil minathiqalain. Apa minathiqalain? Kedua perkara yang buat beratkan bumi. Ada apa kayu tak berat, bukit tak berat. Tapi manusia dan jin yang memberatkan bumi dengan dosa-dosa mereka. Ha, sebab tu dia panggil asiqalain, benda yang memberatkan bumi tu. Ha, tengok. Ha, takdir, tengok molek. Ya Muhammad an-nasa, akan manusia. Engkau menakutilah royak manusia di atas jalan takut. Manusia nak alladzina arsaltuka, yang telah mengutuh aku akan dika. Aku hantar engkau ya Muhammad ilaihim, kepada mereka itu, kepada an-nas. Jadi beringatlah akan manusia yang aku hantar akan dikau, aku suruh akan dikau, utuhkan dikau ya Muhammad ilaihim kepada an-nas. Aku hantar engkau mari ke dunia untuk menyeru manusia mari pada aku. Kemudian aku utuhkan dikau pada mereka untuk dakwah. Kemudian aku akan utuhnya kepada mereka ilaihim, pada mereka azaballah, akan azab Allah yaumul qiyamah. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi untuk utuhnya Nabi, suruh Nabi untuk royak pada manusia. Tapi manusia tak ikut dengan cara Nabi, maka orang ni akan kecam azab Allah di hari kiamat. Wa inda zalika, dan di sisi mereka itu, di sisi dimakan itu mereka rasa azab Allah. Yaqulul ladzina zalamu anfusahum bil kufri. Berkata orang-orang zalim saat ni tu, orang karuk tu, akan diri mereka dengan sebab kufur dengan Allah. Karuk ya kau? Karut ni banyak kau. Karut dengan sebab kufur. Dia tak sembah Allah. Dia tak karut kau. Karut sebab curi. Karut sebab apa? Sebab minum arak. Karut sebab deraka ibu bapa. Karut sebab apa? Sebab main judi. Karut sebab apa? Zina dengan betina. Karut sebab apa? Orang panggil lewat dengan jatih mau jatih. Karut lah kan. Tapi demo ni karut ya kufur dengan Allah. Ya tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana. Fofok kapi pun boleh tengok azab Allah. Di dalam dengan kau. Ya pun sekali dengan fok cuk-cuk karut. Ya duduk tah dunia, ya duduk dengan siapa? Duduk dengan fok judi, selain judi ke mana? Ya duduk dengan fok judi tah dunia. Akhirat esok sekali dalam dengan kau dengan cuk-cuk judi. Kalau ya duduk tah dunia ni kau cuk ketung duduk lagi tau. Akhirat esok apa? Kali cuk ketung juga. Malaikat Tuhan nak rahmat tah dia, Tuhan sayang ke dia, Tuhan masuk dalam syurga sebab Tuhan sayang. Tapi nak oyak tah kalau tah dunia ya duduk dengan fok ketung, ya duduk kali dengan fok ketung lah dengan kau. Kalau tah dunia kalau ya duduk dengan fok joli, ya duduk sekali fok joli lah dengan kau. Ha deh. Pas dia katakan Rabbana amhilna. Tafsir pada akhirnya. Hei Tuhan, melewatlah kami ila waktin qarib, pada masa kejap pada ya Allah klik kepada dunia. Aku nak klik sekejap. Klik apa? Klik nak taubat, klik nak buat amal, klik nak sipir diri. Hak mana aku salah, aku nak betul. Hak mana aku tak ikut Nabi, aku nak ikut Nabi. Hak mana aku tak buat amal, aku nak buat. Klik masa start pada ya Allah. Oh, nu'minu bika. Kami nak beriman. Ya tahu dah. Orang beriman muka sinar bana. Muka cerah. Duk pada masa cerah apa bulan penuh nama. Fok gelak. Ni fok karut dah ni. Fok muka gap. Muka buruk. Serupa dengan muka buruk. Kalau seorang tu muka serupa buruk. Ni tak lagi dah. Fok jahat dah ni. Ya nampak dah hari ni. Sebab tu ya suruh tu hantar dia klik pada dia. Kerana ya nampak seorang muka buruk. Seorang muka tu berulat. Seorang bau busuk hidung. Seorang bau busuk mulut. Ya tahu dah. Tika ni akan azab Allah Ta'ala. Nu'minu bika wa nusaddiqu rusulaka. Dan kami akan benar tetangnya rasul engkau. Fayuqalu lahum taubikan. Kata nak? Tuhan kata di atas jalan kecelok. Kata cih nanti celaka ni.
Alam taksimu fi hayatikum. Adakah kamu saat ni tak ada bersumpah pada kehidupan kamu dunia dulu? Innahu bahasanya tak rajak la zawalakum anil hayati dunya ilal akhirah. Fali supaya tak ada kena bergaduh wa amal dah. Kita duduk tah dunia tak ada apa dah. Kita tak hilang dah. Kita kekal sini. Kita buat nak buat apa-apa. Kita tak mati dah. Tak kamu bersumpah dulu tah dunia? Bahkan kamu apabila lepas pada bersumpah kamu mati. Lepas pada mati. Oh, aku kena mati. Weh. Dan kata lagi wasakantum fi masakinil lazina zalam wa halaltum. Apa halaltum? Terjatuh kamu. Berlaku kamu. Fi masakinil kafirin. Muduk tah dunia muduk cuk mana? Kalau muduk cuk fak kafir muskali dengan fak kafir. Kalau muduk tah dunia cuk kali fak ngaji. Akhirat esok muduk dengan fak ngaji. Kalau tah dunia muwahid kali dengan ulama, akhirat esok mukali dengan ulama. Kalau tah dunia muduk kali dengan orang hebat sejid, duk sejid, muduk kali dengan fak sejid. Fi wa halaltum dan terjatuh kamu fi masakinil kafirin. As-sabiqin yang terdulu allazina zalamu anfusahum. Mana? Qaumi Hudin wa Salih. Seperti kaum Hud, kaum Salih. Kaum Hud jatuhlah dengan kau berapa banyak. Kaum Nabi Saleh berapa banyak deraka kepada Allah Taala. Wa alimtum bima ra'aitum. Mumpu tahu dengan bagai munafik. Munafik akhirat. Oh, kenapa ya Allah? Oh, hak mundur royak tah dunia napa dah? Wa akhbartum dan kamu terkhabar ma anzalnahu bihi minal halaki daripada kebinasaan. Tuhan kata apa ni? Wa darabna lankumul amsal fil Qur'ani falam ta'tabiru. Kami buat bagi kamu sebagai contoh-contoh untuk kamu bermikir. Kalau kamu tak mikir lagi dengan kahuk kasalah, mung sendirilah ambil jalan, mung sendirilah buat keputusan. Di hari ni Tuhan gepa apa mi? Suruh kita mikir. Tuhan buat seorang saat ni jadi rupa beruk, suruh memikir. Tuhan jadi seorang daripada kaum mana? Kaum Bani Israel jadikan gawa lembu. Sebab apa? Puak ni kita kan masalah ikan Nabi Musa ta. Hei kaumku, hei Bani Israel. Jangan duk telah ikan hari Sabtu. Puak ni takut tak ada teh Sabtu Musa. Oh, aku getak buka hari Senin tu, hari Maaf lagi. Bagi akhir ihak aku tak ada akhir Sabtu. Jangan pandai Allah dia. Tuhan kata kunu kiradatan khasiin. Jadilah oleh kamu hei Bani Israel. Jadikan beruk-beruk dah ke? Ni depa bila Tuhan kanak beruk jadi beruklah puak kita. Dah. Sebab tu kita tengok dah. Tengok wi molek dah. Kemudian wa darabna lakumul amsal dan telah memukul oleh kami, yakni telah membuat oleh kami. Mana darabna makna memukul, asal tadi membuat oleh kami. Bainana di antara kita ni, lakum bagi kamu al amsala akan segala contoh-contoh daun taladeh. Fala fil Quran, buat contoh di mana? Fil Qurani, di dalam Quranul Karim Allah Ta'ala sudah buat contoh dan teladan dah. Tapi falam ta'tabiru, maka tidak gawa ambil i'tib oleh kamu, tidak oleh kamu, dan kamu tidak mengira-ngira dengan contoh-contoh teladan. Supaya ditahu kita mikir supaya orang tu dia ambil Quran sehari dua ni. Lepas Quran tu baik beritahu riuh ke? Tok Cha satu tok Cha je tok Quran kaki je nyok. Pempen araiti. Quran dia kata Tuhan kecek bahang dak bah tu dia muiktirah nyok ana. Orang panggil gapo buat sena-sena dengan agama tak leh. Dah. Maka sena dengan Quran nanti tengok bekok kaki besar depa kaki gajah kubat tak hingga dah ke. Sekat tu kamar dikata wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna li shaimi Ramadan wa ghairihi. Malam dulu ni kita masalah apabila seorang manusia harus bagi dia menjadikan pahala semaya dia, pahala amalan dia bagi orang lain. Lepas tu pahala yang dia hadiah semaya dia, pahala semaya dia, pahala amalan pada orang lain. Siapa kata siapa? Maka Muzza' al-Sunnah wal Jam'ah dalam kitab Al-Mukhtar, dia kata siapa? Wa sunnah dan disunatkan, dipergalakkan li shaimi Ramadan, bagi seorang yang berpuasa bulan Ramadan. Ni kita nak dekat Ramadan dah ni. Niat molek semua, ya Allah minta kita sampai Ramadan belaka, amin. Amin.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hey Allah, we berkat dalam bulan Sya'ban, bulan Rajab ni kita ada bulan Rajab. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Hey Allah, we berkat dalam bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban wa ballighna, menyampailah umur kami sampai kepada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian disunat bagi orang yang berpuasa Ramadan wa ghairihi, dan lainnya lain pada Ramadan, puasa sunat senang Khamis ke masalah, ataupun puasa Asyura ke masalah, sunat puasa Tasu'at ke ikutlah, ataupun puasa Yaumul Abyad hari 13, 14, 15. Sebab kata sunnah li shaimi Ramadan wa ghairihi. Apa ghairihi? Mana min saumi al-isnai wal khamis, yakni daripada puasa senang Khamis ataupun puasa Asyura ataupun puasa Tasu'at. Tasahurun, baca itu. Sunat seorang kena bersahur, yakni kena makan sahur. Sunat bagi seorang nak puasa, maka sunat dia kena makan sahur. Perhati molek. Kita nak puasa tak berapa hari. Ni sunat. Tapi kalau kita tak makan sahur, boleh pahala tak? Tak boleh pahala. Tapi kalau kita pergi buat sunat ni, dia boleh pahala tak? Boleh pahala. Apa makna pahala? Apa makna sunat? Yani ma yuthabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarki. Itu takrif sunat di dalam usul fiqh ataupun dalam apa? Syarak. Apa makna sunat? Ma yuthabu ala fi'li, barang yang diberi pahala kerana kita buat. Mana kita makan sahur, boleh pahala tak? Kerana nak meninggikan agama Allah, kerana nak ibadat pada Allah, boleh pahala. Wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak disiksa kalau tinggal. Kalau dia tinggal, dia puasa tapi tinggal makan sahur, makna seksa dia? Tak ada kena seksa. Tapi pahala boleh tak? Sebab dia tinggal masa makan sahur. Jawab kata pahala makan sahur tu tak ada. Sebab tu kita semaya Isya. Tak apa. Lepas tu kalau semaya sunat Isya, tak semaya, boleh pahala tak? Tak boleh pahala. Kalau tinggal kena seksa tak? Tak ada kena seksa. Tapi rugi. Supaya juga bagi orang yang nak puasa, kalau dia tinggalkan tetangga sahur, maka dia tak dapat sunat, tak dapat pahala ketika tu. Lepas tu Nabi kata dalam satu hadis lain, bagi orang yang puasa untuk nak gagah pada waktu sehari, ialah kena dia makan sahur walaupun sikit pun. Bagi orang berjaga malam, nak gagah dia tu berjaga malam, dia kena tidurkan qailulah. Tidur tengah hari walaupun setengah jam 20 minit. Ini untuk gagah dan bangga. Bagi orang sahrul lai, bagi orang jaga malam, dia kena qailulah. Bagi orang berpuasa sehari, dia kena tasahurun, bermakan sahur. Makan sahur sunat ke wajib? Sunat. Apabila kita buat, boleh pahala dah. Kata tasahurun ni, wa takhiruhu, atas pada tasahurun. Salah tak? Wa sunnah takhiruhu, dan sunat ditakhir akan dia akan as-suhur, yakni makan sahur. Misalnya puasa tu kita tebal subuh pukul 4.30, pagi kita makan pukul 4 ataupun pukul 3.45, makan lewat. Kalau makan pukul 1 waktu tak sunat. Diri makan sahur tu sunat dah. Lepas tu orang panggil sunat lagi, boleh pahala lagi. Kita mempelewatkan makan sahur. Sebab apa? Nak jadi lewat tu, mana kata kita tu tak lagi lama sangat kita berok. Sebab tu Nabi kata sunat kita mentakhir. Kata sunat mentakhir, kait pada sunat mentakhir, bukan sunat tahasahurun dah. Wa sunnah, kata malam yaqa, yakni kait dengan kata takhiru. Sunat mentakhir, sunat melewatkan sahur ni, malam yaqa. Orang panggil mati kalimah masdariyah, kait pada kata sunnat takhiruhu, takhiru tasahuri ataupun as-suhuri. Kata sunat ni, malam yaqa, selama tidak jatuh ia seorang, tidak hasil ia seorang, fi syakin, di dalam kata syak tau. Orang bai subuh rawi naik pajar sadik tika tu nak kisah tak boleh apabila orang bai pak benda dalam mulut kena buat tu baik. Orang bai kalau kita duduk Mekah tak apa, ya bai 2 kali buat ni. Kalau kita duduk Dinah, ya bai 2 kali, pukul 4 tu ya bai sekali, tu orang panggil bai pertama. Orang panggil bai pertama sebagai nak royak kata subuh tu nak masuk tu ada sedia suruh kita sipir-sipir dah. Kalau bai pertama di Madinah, di Mekah tak apa, orang panggil bai pertama. Lepas tu bai 2, bai masuk waktu. Tapi mau kita dah bai tu bai masuk waktu dah mau kita. Maka apabila kita nak makan lewat sahur, tapi kita kena yakin kata tak lebih lagi waktu sahur dan tak masuk subuh lagi. Dan yakin kata apa? Yakin kata masuk subuh ataupun syak kata masuk subuh, ketika ni tak boleh kata sahur. Kalau kita bersahur lagi, makna kata niat kita tak jadi dah puasa. Sebab apa? Sebab niat kita tak jatuh pada waktu malam. Apabila masuk waktu subuh, ketika tu dia tak panggil malam, dia panggil waktu berpagi-pagi. Sebab niat bagi puasa, dia kena jatuh, dia panggil
Gapo dia? Kena tabyitun niyyah fil lail. Kena menjatuhkan niat pada waktu malam. Patut kalau kita pergi niat puasa saat ni tu, ketika mana? Ketika rebel subuh, makna niat kita tak jatuh waktu malam, puasa Ramadan kita tak sah. Ingat molek? Yo khilaf banyak kan kalau kita niat puasa Ramadan kena jatuh dalam waktu malam. Lepas tu kalau kita pergi niatkan puasa Ramadan, orang bel subuh dah ataupun bel setengah jam, ketika ni niat kita tak jadi dah. Orang panggil luar waktu bagi niat. Tu dia. Wa kaunuhu, atas pada kata tasahurung lagi. Wa sunnah, dan disunatkan li saumi Ramadan bagi seorang berpuasa Ramadan. Tengok adik-adik semua weh. Sunat ke apa? Kaunuhu, akan keadaannya, keadaan ke apa? Keadaan tasahuri ataupun as-suhuri ala tamrin, walaupun kita suhu dengan wah tamas biji pun tak apa dah, orang panggil dapat dah. Masalah sunat bagi suhu. Masa malah nak makan nasi, bangun tidur pak basuh-basuh muka, ambil wah tamas biji 2 biji, makan wah tamas dah, lepas tu minum ais tegak, maka dapat dah sunat bagi bersuhu. Walaupun tak makan nasi pun dikatakan dapat dah sunat bagi bersuhu, dapat dah pahala tika tu. Ala tamrin, kenapa? Li khabarin fihi, kerana ada hadis yang tunjuk padanya pada as-suhur bitamrin, yakni bersuhu dengan sebutir watama. Wa yahsulu, dan hasilah ia as-suhur ataupun at-tasahhuru, bersuhu bagi puasa ini, walau bi jur'ati ma'in, walau kana tasahhuru, dan jikalau adalah bersuhu saning bi jur'ati ma'in, dengan seteguk daripada air. Misalnya kita tak ada dah masa sepuk dah, demo kata nak bel dah 5 minit dah, saatlah tak ada weh, kita pun nak makan watama pun tak ada, cari tama tak temu, maka ambil air buh dalam gelas, minum boleh seteguk daripada air, itu pun hasil dan dapat dah pahala bagi kita bersuhu pada waktu malam itu. Walaupun seteguk daripada air, walaupun tak ada makan nasi, tak ada makan kuah, tak ada makan manis pun ini, tapi tak ada dari motor, kau nak bel subuh dah 5 minit dah. Lepi kado datang, imsak, berhenti weh. Kado subuh nak masuk dah. Pak kita tak ada dah nak sipai pinggan, nak makan, tak ada. Maka gimi air boleh gelas, lepas tu kita pun makan air boleh seteguk. Maka dapat dah suhu dan dapat dah sunat bagi suhu. Tengok. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuklah oleh waktunya, waktu at-tasahhuri, waktu suhu. Lati molek ni kita nak guna tak berapa hari dah adik-adik ni. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuklah oleh waktunya, waktu suhu ni binisfil lail, dengan pertengahan daripada waktu malam. Masuk apabila tengah waktu malam, orang panggil waktu suhu. Mana? Waktu malam pahal. Mana tengah malam? Malam bagi 3. Ambil pukul ni sampai pukul 10, orang panggil suluh yang pertama. Ambil pukul 10 sampai pukul 2 malam, itu orang panggil suluh yang kedua. Ambil pukul 2 sampai pukul 9 pagi, itu orang panggil suluh yang 3. Malam ni orang panggil, sebab tu panggil thuluthul lail. Sebab apa dalam Arab panggil thuluthul lail, setengah ataupun separuh ataupun suluh, sebahagian pada malam. Sebab malam tu ulama bagi 3. Kamar dia apabila masuk setengah malam, mana pukul 12 dak turun, boleh dah kita bersuhu ketika tu masuk dah waktu suhu. Lepas tu sebab apa Nabi dan pula syarat so kita bersuhu. Wa hikmatuhu, dan hikmatnya, hikmat at-tasahuri at-taqwa, ialah untuk kita bertakwa kepada Allah. Sekat tu gambar dia kata wallahu alam.